Senang? InsyaAllah. Kalau tuan-tuan susah, tuan-tuan buka je Sefer satu berapa ni? 1C. Tuan-tuan ambil satu contoh 1C, contoh muka surat 213. Kalau ada masalah, ya, 213 tu sama pattern dia tu. Kalau di situ muka surat 213 Fatahah sama dengan jama'a. Fa'il mudhari' bunyi macam mana? Yaftahu, yajma'u. Kalau masdar bunyi macam mana di situ? Fathun, maknanya jam'un. Panduan dia pada muka surat 213 1C kan? Jam'un. Isim fa'il. Okay? Kalau dalam kita punya buku muka surat 213 dia tambah penggunaan masdar mimi. Masdar mimi maknanya apa? Makna masdar? Kata terbitan. Mim tu mim yang dimulakan dengan huruf mim, makna dia sama. Cuma dia akan kata, misal kata majma'un, makna dia sama juga, makna jam'un, ya. Isim fa'il fatihun, dia akan jadi jami'un. Kita kiaskan dengan muka surat 213 ataupun kiaskan dengan sifir, lagi senang. Okey, kalau situ maf'ulun maftuhun, dia akan jadi majmu'un. Iftah, if'al, dia akan jadi ijma'. La taftah, la taf'al, la tajma', la tajma'. Okey, isim makan dia maftahun, majma'un, buat dua kali tu. Isim alat dia miftahun, dia jadi mijma'un. Fi'il madhi majhul futiha, fu'ila, jumi'a. Kalau fi'il mudhari' majhul yuf'alu, yuftahu, bukan yuf'alu, yuftahu, yujma'u. Mesti kena sebut supaya dia tu jadi longgar mulut kita menyebut dengan betul, ya. Nanti yaj, tak dia yuz, ya. Yujma'u, yuftahu, yuf'alu, yuktabu, yuqra'u, yu'lamu. Dia dapat satu akan beratus perkataan boleh ikut pattern yang sama, ya? Sebab tu kena sebut. Okey, mari kita terjemahkan yang kita dah isi itu. Okey, kalau dah dapat satu, dapatlah semua sebenarnya, dah dapat satu pattern yang kita dah buat sebelum ni, dapatlah semua. Apa makna jama'a? Dia telah mengumpulkan. Dia telah mengumpulkan. Mengumpul bukan mengompol. Ada cowok sini? Angkat tangan cowok. Ingat, bukan mengompol. Mengumpul. Apa menghimpunnya? Boleh lah. Boleh. Okey, jangan ubah masing-masing punya. Menghimpun, mengumpul sama. Okey. Yajma'u, menghimpun atau mengumpulkan. Okey, jam'un, perhimpunan, perkumpulan. Jami'un, yang menghimpunkan, yang mengumpulkan. Sebab tu masjid yang diadakan solat Jumaat dipanggil masjid apa? Masjid Jami'. Sebab dia menghimpunkan orang ramai untuk solat Jumaat. Majmu', apa makna majmu'un? Yang dihimpunkan, benda yang dihimpunkan, yang dikumpulkan. Ijma', kumpulkanlah oleh engkau atau himpunkanlah oleh engkau. La tajma', engkau kumpul atau engkau himpunkan. Majma'un, tempat mengumpulkan atau
masa mengumpulkan. Kalau isim zaman, masa lah. Mijma' alat yang digunakan untuk mengumpulkan. Jumi'a, ia telah dihimpunkan, dikumpulkan. Yujma'u, ia sedang dihimpunkan. Okey. Di sini kita akan tengok bukan semua digunakan oleh Allah ya dalam Quran. Bukan semua digunakan oleh orang Arab. Mari kita tengok muka surat 265. Ke surat 265. Mari kita tengok. Cuba kita tentukan ni. Dia ada 6 fi'il. Ada 6 isim. Cuba nyatakan 6 fi'il. Pertama fi'il madhi, kedua mudhari', ketiga itu bukan fi'il. Saya nak fi'il. Keempat fi'il nahi, kelima madhi majhul, keenam ya, bermakna ada 6 fi'il dan baki dia adalah isim. Apa tanda isim dibuat di sini? Tanwin, bermakna boleh alif lam Kalau ditaruh alif lam dia akan jadi macam mana? Al-jam'u. Tak boleh tanwin. Akan jadi al-jami'u, al-majmu'u, al-majma'u, al-mijma'u. Dan dia boleh jadi dua. Macam mana? Jami'ani. Boleh jadi jamak macam mana? Jami'una. Boleh jadi satu muannas macam mana? Jami'ah. Apa makna jami'ah? Jadi university disebut jami'ah sebab apa? Sebab dia menghimpunkan para pelajar. Mahasiswa berhimpun untuk belajar di situ. Okey. Terima kasih Kak. Tadi kita tak ada ikon tadi ya? Oh, ijma' ulama' tu. Itu Safir 2. Safir 2. Bunyi dia bukan jama', ajma'ah. Bukan, ini fi'il amar. Dia ijma' tu ada alif. Ya? Dia kalau tengok, cuba pegang Safir 2. Pegang sekejap. Safir 2, macam mana bunyinya? Af'ala. Safir 2, safir yang 12 tu lah. Tengok daripada fi'il madhi, safir 2 af'ala ajma'a. Dia telah bersepakat. Okey? Fi'il mudhari' bunyi macam mana? Yuf'ilu, yujmi'u. Dia sedang bersepakat. Masdar dia bunyi macam mana? If'alun, ijma'un. Ada alif. Ijma'un. Apa makna ijma'? Persepakatan. Ijma' al-ulama, persepakatan para ulama atas satu-satu hukum. Nak dapat ijma' ulama ni susah kecuali pada hukum-hukum yang dasar. Wajib sembahyang, wajib berpuasa, haji, zakat, itu yang wajib-wajib tu. Tapi yang hukum furu' dia tak akan jumpa ijma'. Dia akan diperselisihkan oleh para ulama sebab itu adalah medan untuk ulama berijtihad. Sebab itu lahirnya mazhab. Mazhab mana apa? Mazhab itu pandangan para ulama yang telah menguasai ilmu Al-Quran, hadis dan akhirnya memberi pandangan yang berbeza pada satu-satu dalil yang sama. Sebab tu perbezaan antara para ulama dalam satu-satu benda tu, kadang ada yang kata wajib, ada yang kata sunat. Jadi di situ boleh berbeza dalam menilai satu-satu ayat. Okey, cuba tuan-tuan tengok ayat kita lah. Sekarang ni pastikan dia fi'il ke isim dulu. Lepas tu kalau dia isim apa, kalau dia fi'il apa. Boleh? Mari pegang betul-betul. Nombor 1. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. Mana perkataannya? Jama'na. Fi'il apa?
Oh, saya dah tanya fi'il fi'il madhi lah. Fi'il madhi apa dhamma dia? Nahnu. Kalau fi'il madhi di sini apa? Jama'ah. Bila nampak jama'ah tu mesti nampak pecahannya. Kalau huwa jama'ah, kalau hum jama'u, kalau hiya jama'at, kalau ana jama'tu, kalau nahnu ni jama'na. Mesti nampak tu. Jangan nampak jama'ah terus beku je ya. Sebab dia boleh dipecahkan 14 pula. Jama'na, apa makna jama'na? Kami telah menghimpunkan. Hum tu perkataan lain. Dia akan jadi maf'ul bih sebab dhamir muttasil. Apa makna jama'na hum? Kami telah himpunkan mereka. 2. Au muttum la maghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Mana perkataan dia? Yajma'una. Isim ke fi'il? Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' situ yajma'u. Huwa yajma'u. Kalau huma yajma'ani. Hum apa makna yajma'una? Mereka himpunkan. Mereka sedang himpunkan. Maknanya keampunan Allah dan rahmatnya adalah lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan. Apa tu? Harta. Maknanya rahmat, keampunan Allah tu jauh lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan daripada harta benda kita. Nampak tak? Nombor 2 tu fi'il mudhari' ya. 3. Qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Mana dia? Jama'u. Isim ke fi'il? Ya? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Huwa jama'a. Huma jama'a. Hum apa makna jama'u? Mereka telah menghimpunkan, ya, telah apa ni di sini berhimpun ya. Tak apalah. Nombor 4 sama ya. Nombor 4 langkaukan. Nombor 5 qalu ma auna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Mana dia? Jam'u. Isim ke fi'il? Isimnya. Isim apa? Masdar. Masdar ialah jam'un. Kenapa tak ada tanwin situ? Sebab ada mudhaf. Dia nak jadi mudhaf. Jangan dapat jam'un sampai kiamat jam'un. Bila nak jadi mudhaf pun jam'unkum. Taklah ya? Bila nak jadi mudhaf, buanglah tanwin. Sebab tu kita tak sebut Rasulun Allah, Rasulullah. Baitun Baitullah. Habibun Habibullah. Abdun Kitabun. Masjidun Masjidullah. Jadi makna buanglah dia punya tanwin kalau nak jadi mudhaf. Makna di sini jam'u perhimpunan, perkumpulan. Jam'ukum perhimpunan kamu semua. Okey, nombor 6 tak nak, nombor 7 tak nak, nombor 8 tak nak, nombor 9 nak. Nombor 9. Man huwa ashaddu minhum quwwatan wa aktsaru jam'a. Mana dia? Jam'a. Jam'an. Isim ke fi'il? Apa tanda di isim? Tanwin. Isim apa? Masdar. Kalau masdar di sini jam'un, boleh tak bagi atas? Boleh, tapi kena bagi tahu sebab dia. Itu je. Sebab di sini ada satu pelajaran dalam baris atas. Isim berbaris atas. Cuba tengok isim mansub. Isim mansub berbaris di atas ada 11 sebab kan? Ada 11 keadaan, maka di sini dinamakan
Kalau kita jumpa isim bagi atas terletak selepas isim tafdil, aksar. Apa makna aksar? Lebih ramai, lebih banyak. Maka kita jumpa isim bagi atas selepas isim tafdil, dia adalah tamyiz. Sebab perkataan aksar itu kabur, lebih banyak. Banyak dari segi apa? Perhimpunannya, perkumpulannya. Saya kata ana afdalu minka. Apa makna ana afdal? Saya lebih baik minka, dari segi daripada kamu. Itu masih kabur. Apa persoalan dia? Saya lebih baik daripada kamu dari segi apa? Ya, menjawab dari segi apa itulah tamyiz. Ana afdalu minkum malan, saya kata, dari segi harta. Ya? Ana afdalu minka khuluqan. Apa makna khuluqan? Akhlak. Ana afdalu minka ilman, ilmu. Maka baris atas selepas tu dia adalah tamyiz. Tamyiz bagi apa? Ya, bagi atas lah tu. Iya kak? Tamyiz itu pertama kakak ingat tak tamyiz? Lah, Mufti Negeri Selangor. Satu. Tamyiz itu maknanya membezakan, ya, atau menjelaskan perkataan yang kabur. Ya, perkataan tu lebih baik itu kabur sebab kita perlu pada penjelasan. Lebih baik dari segi apa? Macam tu itu tamyiz tu. Nanti kita tengoklah dalam buku kita ada penjelasannya. Okey, seterusnya saya nak sama ya. Tak apalah, nombor 11 lah. Nombor 11. Wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi. Mana perkataan dia? Al-jam'i. Isim ke fi'il? Mana tahu dia isim? Alif lam. Bermakna dia isim apa? Kalau isim fa'il jami', ini yawmal jam'i, dia adalah masdar. Betul tak? Tetapi taruh alif lam. Kalau taruh alif lam dia jadi al-jam'u. Kalau bagikan bawah al-jam'i, dia bagi bawah tu sebab apa? Mudhafun ilaih. Sebab yauma isim zaraf, dia akan jadi mudhaf. Al-jam'i jadi mudhafun ilaih. Apa makna yaumal jam'i? Pada hari ni masdar perhimpunan, hari perhimpunan. Bila tu? Hari kiamat. Okey? Mari kita main sikit lagi. 13 pula. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Mana dia tuan-tuan? Jam'i, isim ke fi'il? Apa tanda dia isim? Lagi lepas haraf jar. Maka lepas haraf jar mestilah baris bawah. Tetapi kenapa tak ada tanwin? Sebab dia mudhaf. Jadi mainkan benda tu supaya kita boleh bermain-main dengan bahasa ni. Bila dia jadi mudhaf, buang alif lam, buang tanwin dia. Bila lepas haraf jar, bagi bawah. Jangan lagi alal jam'un je lagi. Lepas haraf jar mesti jam'i. Ya, bila nak jadi mudhaf, buang tanwin dia. Ya, sebab him jadi mudhafun ilaih, kan? Kenapa? Dhamir muttasil dengan isim. Senang kan? Alhamdulillah. Senang. Mari kita tengok ayat Quran kita semula. Tak ada yang mudah. Tak ada mudah pula. Ya, tak ada yang susah. Dia susah tu apa? Kenapa susah? Sebab kita baru jumpa. Kita tak biasa bermain-main, ya. Kalau tuan-tuan bermain dengan benda ni, dia terus jadi mudah. Dengan ni tadi bukannya banyak penggunaan, ya. Apa? Fi'il madhi ada diguna tak tadi? Ada tak? Ada. Mudhari'? Masdar? Ada. Yang lain? Tak ada.
Jadi maknanya yang penggunaan yang dalam exercise kita tadi 3 je. Tapi jangan kata buat penat dia main ni. Dia tak penat. Mungkin dalam hadis ataupun dalam buku-buku ada. Tetapi lah exercise kita tadi hanya menghimpun. Al-Quran mempopularkan 3 ni je. Jama'a yajma'u jam'un tadi. Yang ni ada juga perkataan ni ada, tetapi tidak dimuatkan dalam contoh ayat kita. Berhimpun, tak, menghimpunkan, mengumpulkan. Himpun contohnya hari perhimpunan ya. Hari tengok yang sebenar akhirnya bergantung kepada situasi ayat lah. Akhirnya macam mana orang Melayu nak terjemahkan dengan sesuai dengan bahasa Melayu dia. Jadi kalau kita masukkan himpun harta, dia bukan himpun harta, menghimpunkan harta. Tengok kesesuaian kita punya bahasa lah. jadi orang yang menghimpun. Yang mana? Jamaah. Jamaah, dia telah menghimpunkan. Jamaah. Kalau berhimpun ada perkataan lain dalam bahasa Arab, ijtama'a. Kalau nak ikut dia punya harfiah dia, kalau berhimpun ialah ijtama'a. Sefer berapa? Sefer 7. Dia akan menggunakan sefer 7. Okey, dan akhirnya yang terjemahan dia ikut yang paling tepat lah. Kalau kita apa nak kata apa tu, lupa dah. Apa kalau perkataan memukul, kalau isim fa'il jadi apa? Daribun. Daribun makna apa? Pemukul. Biasa kita tak sebut pemukul, orang yang memukul. Ya. Dia akan jadi isim alat, Akhirnya kita akan ada sikit lah kena buat beberapa penyesuaian untuk terjemahan bahasa Melayu. Boleh? Kita sambung ayat kita, iaitulah ayat yang ke-65. Apa perkataan dia? 60. Lau nasya'u. Lau mana apa? Kalau. Nasya'u fi'il ke isim? Fi'il apa? Mudhari'. Fi'il mudhari'. Okey, kalau fi'il mudhari', kalau punca dia huwa akan jadi apa? Huwa yasha'u. Apa makna huwa yasha'u? Dia sedang atau dia akan menghendaki. Ya? Kalau nahnu nasya'u maknanya kami menghendaki. Fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Ada siapa-siapa kacau dia tak? Tak ada. Kalau fi'il mudhari' yang tidak dikacau oleh haraf nasab dan haraf jazam, maka dipanggil fi'il mudhari' apa? Marfu'. Kalau fi'il mudhari' didahului oleh haraf nasab, maka dia akan dipanggil fi'il mudhari' mansub. Diagram warna apa tu? Purple. Ya? Masih tak pecah lagi diagram tu. Okey. Kalau fi'il mudhari' itu didahului oleh haraf jazam, maka dia dipanggil fi'il mudhari' apa? Majzum. Okey, 3 lah. Bermakna kalau dia
baris depan tak ada siapa kacau lah tu. Ya, fa'il mudhari' marfu'. Mari kita tengok fa'il mudhari'. Ini dia fa'il yang boleh berubah, mudhari' sahaja. Kalau dia tidak diganggu oleh siapa-siapa, maka dia dipanggil fa'il mudhari' marfu'. Ini bukan isim, jangan keliru. Ini fa'il mudhari' marfu'. Apa makna fa'il mudhari' marfu'? Bukan dibagi depan. Fa'il mudhari' yang tidak diusik oleh harf nasab dan jazam. Bermakna kalau tuan-tuan tengok hujung dia baris depan, itu tak ada siapa kacau tu, ya. Tetapi kalau dikacau oleh harf nasab, dia dipanggil fa'il mudhari' apa? Mansub. Maka yang bagi depan akan bertukar bagi apa? Akan bertukar baris atas hujungnya. Yaktubu akan jadi an yaktuba, hujung dia nak. Okey, maka ini dipanggil fa'il mudhari' mansub. Maka kalau didahului oleh harf jazam, maka fa'il mudhari' itu dipanggil apa? Fa'il mudhari' majzum. Contohnya lam. Bila masuk fa'il mudhari' yaktubu akan jadi apa? Lam yaktub. Sorry lah, tak lurus. Bermakna fa'il mudhari' marfu', tanda yang pertama dia tidak diganggu ialah baris depan. 1. 2. Yang melibatkan hunna. Hunna dan apa? Antunna, iaitu dia hukum dia apa? Hukum dia mabni. Boleh berubah tak? Dia tak boleh berubah. Kalau yaktubna, bila masuk an yaktubna, tak boleh berubah. Bila masuk lam yaktub na. Kalau melibatkan hunna dan antunna, takkan berubah sampai bila? Sampai kiamat lah. Okey. 3. Fi'il mudhari' yang tuan-tuan nampak hujung dia ada nun. Okey, yang ada waw ni berapa? Yang ada waw pula ni. Yang bagi depan ada berapa? Cuba tengok fi'il mudhari' yang bagi depan ada berapa? Ya. Pertama huwa, kedua hum, bukan bagi depan ji, itu nun. Yang bagi depan hujung dia. Pertama huwa, kedua hiya, ketiga anta, keempat ana, kelima ada 5 tuan-tuan, 5 yang bagi depan. Dan hunna dan antuna 2. Okey, cuba kira yang hujung dia ada nun selain daripada hunna dan antuna. Pertama huma yaktubani, ada ni lagi. Kedua hum yaktubuna, ada na lagi. Huma taktubani, ada ni hujung dia lagi. Hunna masuk tak? Tak boleh masuk sebab dia mabni. Okey, lagi antuma taktubani, ni lagi. Antum taktubuna, ada na lagi. Anti taktubina, ada na lagi. Antuma taktubani lagi. Tak ada. Bagus, break makan. Ada 7, 7, tetapi selepas bertindih dia jadi 5 lah. Inilah kesemua dhamir. Ada 5 yang bagi depan. Apabila masuk haraf nasab, dia akan jadi bagi apa? Baris atas. An yaktuba. Kalau bagi depan tu bertukar baris atas. Bila masuk haraf jazam, dia bagi depan akan bertukar baris mati. Kalau masuk hunna dan antunna, tak boleh berubah. Kalau yang ada nun, sama saja kes dia. Bila masuk an, bila masuk yaktubani, dia jadi apa? Yaktuba, buang nun dia tu. Bila masuk lam, bila masuk yaktubani, yaktubuna, buang nun. Ada 7 yang tadi, yang ada nun tu bila masuk haraf nasab dan jazam naklah dibuang. Inilah kesimpulan fi'il mudhari' yang dilihat gemuk-gemuk tu, dalam diagram warna purple tu. Inilah dia.
Jadi tuan-tuan akan mengenal fi'il mudhari' itu tidak diusik oleh haraf nasab dan haraf jazam apabila pertama tuan-tuan mendapati hujung dia baris depan. Itu makna tak ada siapa yang usik dia. Yang kedua, apabila tuan-tuan mendapati hujung dia masih wujud nun. Nun dia tak dibuang lagi, bermakna tak ada haraf nasab dan jazam. Itu je lah. Itu je kesimpulan dia. Yang hunna dan antunna tu mabni. Bila kita jumpa perkataan nasya'u, bagi apa ni? Depan. Ada tak siapa kacau dia? Tak ada. Kalau dia kekal bagi depan, tak ada kacau, maka dia dipanggil fi'il mudhari' apa? Marfu. Kalau kita nak kata begitulah, fi'il mudhari' marfu. Law nasya'u. Apa makna law nasya'u? Kalau kami kehendaki. Apa perkataan selepas dia? Oh, adalah la ja'al na. Betul? Hu. Ada berapa perkataan ni? Pertama apa? La. Lam makna apa? Ini bukan jangan. Ini taukid. Macam mana nak terjemah la? Sungguh, pasti, benar-benar. Ja'alna fi'il apa? Fi'il madhi. Kalau huwa bunyi macam mana? Huwa ja'ala. Dia telah menjadikan. Kalau hum, ja'alu. Apa makna ja'alu? Mereka telah menjadikan. Kalau ana, ja'al tu. Apa makna ja'al tu? Aku telah menjadikan. Kalau nahnu, makna ja'alna, kami telah menjadikan. Bermakna ini fi'il apa ni? Fi'il madhi. Fa'il dia siapa? Nahnu. Nahnu tu siapa? Allah. Mana maf'ul bihnya? Ini perkataan hu. Sebab dia dhamir muttasil dengan fi'il. Dia mesti jadi maf'ul bih, ya. Apa makna la ja'alnahu? Sungguh kami telah menjadikannya. Nya tu apa? Iaitu tanaman tadi. Apa yang kamu tanam tadi. Okey, Allah pertama Allah tanya, kamu ke yang menumbuhkannya atau kami? Maka Allah yang menumbuhkannya. Lalu Allah menyatakan, kalau tak nak mengaku juga, kalau kami kehendaki, kami itu iaitu Allah menghendaki, la ja'alnahu, nescaya kami telah menjadikannya, iaitu apa yang kamu tanam tu. Apa dia? Hutaman. Apa makna hutaman? Hancur. Daripada perkataan hatama, hutam, hancur. Isim ke fi'il ke haraf? Kenapa dia bagi atas? Ini dah maf'ul bih. Ini maf'ul bih 1, maka ini maf'ul bih 2. Tuan-tuan kalau nak ingat macam tu je lah. Perkataan ja'ala perlu kepada 2 maf'ul bih. Jumpa je perkataan ja'ala, cuba tengok ada 2 maf'ul bih. Ittakhaza. Dalam pelajaran kita ada satu tajuk khas yang itu fi'il yang perlu 2 maf'ul. Nanti cari kat rumah. Okey, cuba terjemahkan. Hutaman, hancur. La ja'alnahu hutaman. Okey, cuba terjemahkan semula. Lau nasya'u. Lau, kalau, jikalau. Okey, nasya'u, kami menghendaki. Kami itu siapa? Allah. Itu perkataan tu dipanggil ayat apa tu? Inilah dipanggil ayat syarat. Kalau saya nak, kalau saya sebut kalau saya nak, itu ayat tu tergantung. Pasti saya datang. Itu ayat tu dipanggil ayat apa? Pasti saya datang? Jawab. Maka yang di sini
adalah ayat jawab. Syarat dan jawab. Syarat tu maknanya bukan tercekik, tergantung. Tergantung. Jawab maknanya ayat pelengkap. Jangan fikir sebagai seorang Melayu memang confuse. Sebab syarat di situ maknanya tergantung. Jawab tu maknanya pelengkap. Okey. Cuba terima lau nasya'u. Kalau kenaki la ja'alna, kami telah menjadikan hu nya, apa yang kamu tanam itu, hutaman, hancur, sama ada dengan banjir ke, dengan kering ke, kena makan ulat ke dan sebagainya. Tapi kamu tengok apa yang kamu tanam tu tumbuh elok. Itu Allah yang menumbuhkannya. Okey, seterusnya fa zaltum. Zaltum. Fa mana apa? Maka zaltum. Ma makna zaltum? Fi'il apa tu? Fi'il madhi. Macam mana fi'il madhi Kalau huwa bunyi macam mana? Zalla. Ma makna zalla? Zalla dia sama makna mazala. Kamu berterusan. Kalau dalam tafsir saya ni ayat yang ke berapa? 65. Maknanya fa baqitum. Baqitum maknanya kamu berterusan. Kamu berterusan. Lepas tu perkataan apa? Tafakkahuna. Seperti mana yang kita bincangkan tadi. Asalnya macam mana tu? Tafakkahuna asalnya tafakkahuna. Yang satu ta telah dibuang untuk meringankan bacaan. Tafakkahuna sama dengan yang kita baca tadi apa? Tatazakkaruna. Apa makna tadi tatafakkahuna? Kamu semua kehairanan, kebingungan. Apa makna tazakkaruna tadi? Kamu semua mengambil peringatan. Ini dua contoh yang huruf ta dia telah dibuang. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Lau nasya'u, kami menghendaki, la nascaya, ja'alna hu nya hutaman, hancur, fa maka, ataupun di sini ataf, lalu zaltum, kamu telah berterusan, tafakkahuna, kebingungan, kamu berterusan, kamu kebingungan. Maknanya dalam kebingungan. Ini yang sebenarnya zalla ni dia beradik kana. Ya bang? Ya, sepatutnya zalaltum. Ada juga yang hilang sebab tu saya tak nak bincang tadi. Kalau daripada perkataan zalla, mari kita mainkan. Mari kita mainkan sekejap. Sama dari madda tadi, madda ataupun zalla. Cuba jalankan. Huwa zalla, huma, hum, mereka telah berterusan. Hiya zallat, huma, hunna, dia akan jadi zalalna. Anta, antuma, antum, antum zalaltum. Dia asal dia zalaltum. Ini jadi zaltum saja. Ini adalah fi'il yang tak sempurna makna. Sama dengan kana. Macam mana kana terjemahan dia? Macam-macam. Adalah, telah menjadi, berada. Begitu juga zalla ni, kamu berterusan.
berterusan ni bukanlah satu perbuatan yang sempurna ya. Dia ini kita akan tengok dalam adik-beradik Kana. Kana ada berapa adik-beradik dia? 13 orang. Ramai adik-beradik dia, dan ada dinyatakan dalam buku kita insya-Allah Ada persoalan lain? Tak ada dah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.